Ikut balik. Tadi tak tahu dia berhenti rekod lah ke, dia putih kan. Alright. Jadi kat mana kita? Okay, jadi dia susunkan lita ni, satu bateri tu secara bersiri, satu selari kan. Jadi ini arahan soalan dia lah. Disuruh bandingkan arus yang mengalir dalam kedua-dua susunan lita tersebut. Untuk kes dia macam ni sebab bateri dia susun pelik macam ni. Kita tak boleh banding tanpa kita kira. Kita kena kira. Nah, kita kena kira arus yang mengalir dalam lita tersebut. Lepas tu kita boleh banding. Nah, jadi kalau kita nak kira dia sekarang ni kita kena ambil kira lah. Ni jari sebelum nak masuk yang dia ada DGE dan rintangan dalam. Nah, jadi kalau kita nak kira arus, kita ada formula ni. Formula yang kita guna untuk kita dapat kita punya graf itu kan. E sama dengan V campur dengan IR kan. IR kecil ni V loss kita, ingat tak? Ni V yang mengalir dalam lita. Maknanya kalau kita on tutup switch ni, V tu akan jadi V yang ni. Yang ni banyak mana yang berkurang. Ingat kan? Jadi ni kalau dia mengalir dalam lita, kita boleh tukar dia adalah bersamaan dengan IR kita. Nah, jadi yang ni IR macam tu lah. Jadi I ni, I yang mengalir dalam lita sama je untuk kes yang mengalir dalam sel kering dengan yang mengalir dalam lita. Yang tu dua-dua I total lah, jadi kita boleh faktor keluar. Jadi DGE kita sama dengan I R campur R kecil. Macam tu lah. Nah, jadi kita nak cari arus, kita akan cari I yang ni lah. Kita ada maklumat R kecil semua ni kan. Jadi kita akan gantikan. Jadi untuk kes yang lita pertama ni, E dia berapa kat sini? E dia berapa? Berapa E dia tu? Jawab. Berapa E dia? Berapa DGE dia? Satu sel kering 1.5. Jadi kalau ada 2 biji. Kalau ada 2 biji. Cepatlah siapa nak jawab ni? 3 lah. 3. Okay, tadi dia kata dia suruh tambahkan semua satu ni. Nampak nah, ni kita susun secara bersiri. E dia akan tambah nah. Jadi kalau dia susun 2 biji secara bersiri macam ni, 1 biji 1.5. Jadi E dia akan jadi 3. Faham lah? Okay, jadi yang ni E dia 3. Sekejap lagi kita tengoklah sebab ni contoh kan. Sekejap lagi dia tulis kat bawah tu. Jadi R besar kita ni rintangan luar. Boleh lah, ni R besar. Jadi R besar kita 10. Rintangan dalam kita pun sama macam tadi tu kan. Macam kat atas tadi dia kata tiap-tiap sel tu ada rintangan dalam R kan. Jadi kalau disambung 2 biji secara berturut-turut macam ni. 1 R tu 0.5. Jadi kalau 2 biji maknanya 2 darab 0.5 lah. Ada 2 biji R kat sini. Tiap-tiap sel tu ada rintangan dalam tersebut. Kan? Tu bezanya bateri mahal dengan murah dia punya rintangan dalam dia. Okay, jadi 0.5 ni darab 2 sebab ada 2 berturut-turut. Okay, jadi R kecil kita 2. Faham lah? Yang ni kamu kena betul-betul perhati. Berapa bilangan sel kering dalam gambar tu, macam mana disusun. Okay, alright, jadi ini kita punya calculation kan. Jadi kita nak kira I, maknanya kita ambil 3 bahagikanlah dengan 10 campur 2 ni 12. 3 bahagi 12. Kita akan dapat jawapan, mana dia kira? Kenapa dapat 2? Sorry. Ini 0.5 kan? 0.5 campur 0.5 bukan 2 lah, 1. 11 ni 11. Jadi 3 bahagi dengan 11. Sebab berapa 3 bahagi 11? 0.27. Boleh lah. Okay, jadi sorry tadi cikgu tu silap tersasul. Okay, jadi kat sini arus yang mengalir lita pertama tu 0.27 ampere. Faham lah. Ni ingat lah kamu tengok satu bateri rupa gini. Ni 2 biji lah. Okay, 2 biji yang dia susun secara bersiri. Okay, kita tengok yang next one ni pula. Berapa E dia ni? E dia berapa ni? Ni E dia berapa kalau disusun secara selari? Berapa E dia? Berapa E dia? Boleh tak jawab ni? Nanti hari apa tah cikgu nak kena cakap ni. Kamu diam macam ni dia kira kamu hilang daripada radar. E cikgu apa ni? Beritahu cikgu. Kalau dia lita selari, kamu tengok dia kata banyak mana E pun dia akan sama dengan E. Jadi untuk kes soalan cikgu ni E kita berapa? E dia berapa ni? 2. Tak, kenapa kamu dapat 2? 1.5 lah. Oh, 1.5.
E dia tak berubah. Kalau kita gabung secara selari, E dia tu kita tak payah kira. Maksudnya dia kira macam ada sebiji. Itulah. Faham tak? Faham tak? Ni dia akan double kan. Dia akan tambah E campur E kan. Tapi yang ni kalau kita susun banyak mana pun secara selari, E tetap E. Nah, jadi maksudnya E kita 1.5. Ni E. Ni E. DGE kita volt. Lepas tu kita punya rintangan sini, rintangan luar dia sama 10. Cuma kita nak kira rintangan dalam dia. Rintangan dalam dia dia susun secara selari kan. Jadi kita kena buat 1/0.5 campur 1/0.5, lepas tu songsang kan. Kita nak kena kira rintangan dalam begitu. Ini dapat berapa ni? Yang ni dapat berapa ni? Tak boleh masuk. Siapa tak boleh masuk? Acik. Suruh. Dia tak ada pun. Ada ke? Tak ada pun orang dalam waiting room. Tak, dia tak boleh masuk. Dia kena kick tadi. Kamu yang kick dia ke? Kamu? Jahit. Dia ada option kick tak boleh masuk balik tau. Kamu nak suruh cikgu tutup ke? Aduh, macam mana cikgu nak bagi dia masuk? Jahit kamu buat Jahit. Cikgu tak boleh bagi dia masuk balik. Kamu kick out dia. Mana dia? Option, dia option kat mana? Salah kamu lah ni. Cuba dia suruh dia masuk kat device lain. Dia pakai apa? Komputer. Suruh dia masuk kat device lain. Pakai phone ke? Lepas ni jangan kick out orang lah. Ni Luqman. Itulah. Takkan kita nak restart balik kan? Ambil masa lagi dah lah dah pukul 3 ni. Suruh dia masuk kat phone dia. Boleh ikut. Okay. Ni kira berapa rintangan dalam cikgu ni? Cepatlah. Siapa nak mengirakan untuk cikgu tu picit calculator. 1/0.5 campur 1/0.5. Dapat berapa? Berapa dia punya rintangan dalam dia? Cepatlah. 0.25. 0.25. Semua tak nak mencik calculator. Nampak tak ada calculator kat sebelah? Okay, 0.25 ohm. Alright, jadi kita akan masuk dalam formula yang sama tapi kita gantikan untuk parameter yang beta satu lagi ni lah. Jadi E kita 1.5. Okay. I 10 campur dengan 0.25. Jadi kita akan dapat I kita apa? Kita tengok. Ni betul lah dikira. Jadi yang ni dapat 0.1463 sama je kan. Jadi I dia sama dengan E bagi dengan R campur R. Okey, jadi kalau tengok dua ni kamu nampaklah arus yang mengalir dalam litar yang bateri susun secara bersiri ni lagi besar banding dengan litar selari. Nampak nah? Nampak. Okey, jadi itulah dia. Jadi bila kita banding kita katalah yang disusun secara bersiri ni dapat arus yang lebih besar. Yang lain dia tak ubah kan? Yang lain faktor sama. Jadi walaupun rintangan dalam dia jadi lebih kecil, tapi sebab dia punya E ni, dia punya DGE ni kalau yang ni jadi 3 kan, yang ni jadi 1.5 juga kan. Jadi maknanya DGE berkesan tu main peranan kat sini. Alright, jadi kat sini dia suruh sambungan sel kering manakah dia tanyakan kat bawah ni lebih besar, jelaskan jawapan anda. Jadi sambungan sel kering yang disambung secara bersiri beri nilai arus yang lebih besar. Kenapa? Sebab dia punya DGE berkesan. DGE berkesan tu maknanya jumlah DGE dia. Jumlah DGE dia lebih besar. Boleh nah? Okey. Jadi lepas tu yang ni banyak soalan ayat-ayat lah macam kamu jawab soalan exam kan, biasa dia akan tanya kamu kan. Lepas tu jika litar dalam rajah 3.32 disusun dengan 3 sel kering secara selari, jadi katakan dia ubah gambar yang ni, dia sambung 3 biji secara selari. Dia suruh kira berapa arus yang dapat. Boleh nah, jadi kita akan kira kan. Jadi kalau kata 3 biji,
E dia masih lagi 1.5 kan. Jadi yang beza sekarang ni adalah rintangan dalam dia. Jadi kita kira semula rintangan dalam dia kalau ada 3 dapat berapa? 1/0.5 campur 1/0.5 campur 1/0.5 1 per kan. Jadi dapat berapa? Dapat apa? Dapat berapa? Berapa ni? 1/0.5 siapa dia? Lepas 1/5 itu apa dia? Ni semua sama. Ni 3 kali. Ni macam kita kira rintangan kalau sambung secara selari kan. Maknanya 1 per kan tiap-tiap nilai R ni dah dapat jawapan songsang kan. Faham tak? Jadi 1/0.5. 0.5 tu 1/2 kan. Jadi kalau kita 1 per kan sebenarnya 2 campur 2 campur 2, betul tak? Boleh je buat macam ni. Ataupun tulis dalam pecahan dia pun tak apa. Jadi 1/0.5 campur 1/0.5 campur 1/0.5 sebab ada 3 biji secara selari. Yang tu kamu akan dapat 1 per R kan. Jadi kita kena songsangkan dia kali lagi. 1 per answer. Dapat berapa? 0.1667. Betul 0.1667. Jadi yang tu rintangan dia lebih kecil dia tadi ke lebih besar? Lebih kecil ke lebih besar tadi? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Ni makin lama makin kecil. Jadi kalau kita kira arus dia balik sama juga di 1.5 bahagi dengan R campur R kan. Jadi kita dapat arus dia besar sikit. 0.1475. Tadi 0.1463 kan. Dapat besar sikit. Maknanya kalau kita tambah lagi bilangan bateri, rintangan dalam dia akan jadi lagi kecil. Okay, jadi dia kata kat sini bandingkan arus yang mengalir dalam susunan 2 sel kering dengan 3 sel kering. Arus mengalir lebih besar dalam susunan 3 sel kering sel selari kan, berbanding 2 sel kering. Jadi kalau banding kamu cakap macam itulah, siapa lagi besar siapa nah. So nyatakan hubungan antara bilangan sel kering disusun secara selari dengan arus yang mengalir dalam liter dan jelaskan jawapan anda. Jelas maknanya kena bagi sebab lepas tu. Jadi bila dia minta hubungan maknanya kita akan pakai semakin. Betul lah. Dia semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari. Apa jadi ke arus dia? Semakin apa? Semakin kecil. Tak. Semakin bertambah bilangan sel kering yang kita susun secara selari, semakin bertambah. Kan tadi yang 3 biji tu dapat arus besar sikit. Liana, semakin bertambah arus yang mengalir dalam liter. Kenapa? Kerana rintangan dalam dia jadi semakin berkurang. Betul kan? Kita dah kira kan? Jadi itu sebab dia. Liana, rintangan dalam dia makin berkurang bila kita susun dia secara selari. Dapat ke? Okey. Mana Usama ni? Dia boleh masuk ke tak boleh? Mari kita tengok soalan daripada tutorial. Cikgu kena buka tutorial cikgu. Kat mana dia? Lupa cikgu, mana folder fizik cikgu tak nampak ni dia. Sebab buku teks tu dia bagi satu soalan je sebab soalan dia panjang. Jadi kita nak tengok soalan yang bentuk lebih kepada kalau kata soalan objektif lah, macam mana rupa soalan ni kan. Jadi kita tengok tutorial elektrik yang cikgu selalu guna ni. Okey, ini latihan, ni ada lah yang dalam notas cikgu bagi kamu hari tu. Ini kita, yang ni soalan dia sama macam soalan hari tu. Cuma sekarang ni kita ada DGE nah. Jadi kalau soalan tu DGE, dia akan sebut dalam soalan tu perkataan DGE dan rintangan dalam. Kalau soalan tu tak guna DGE, dia akan sebut abaikan rintangan dalam. Boleh? Dan dia tak mention perkataan DGE lah dalam soalan tu.
Nah, jadi kalau dia tak mention DGE, maksudnya V battery sama dengan V yang mengalir dalam liter. Sebab kita abaikan rintangan dalam kan. Rintangan dalam tu yang buatkan dua V tu berbeza kan. Okay, jadi formula DGE ni cikgu check dah senarai dengan pelajar putri. Formula DGE yang E sama dengan apa V campur IR tu dia tak bagi dalam exam. Nah, jadi formula tu kita kena remember. Alright, jadi mari kita tengok soalan dia. Dalam rajah apabila switch S dimatikan tu maksudnya dibuka lah macam ni lah. Bacaan voltmeter adalah 1.5 volt. Apabila switch S dihidupkan, maknanya ditutup switch ni, bacaan voltmeter turun sikit kan, dia jadi 1.35 volt saja dan bacaan ammeter adalah 0.3 ampere. Jadi dia bagikan bacaan ammeter. Ni first kali dia kata tentukan DGE cell. Berapa DGE cell daripada maklumat dia bagi ni? Yang satu bagi maklumat DGE. Mana satu DGE? 1.5 ke 1.35? Satu point? Yang mana satu? Yang 1.5 ke 1.35? 1.35. Salah, DGE cell. DGE cell tu bila kenapa kau pilih yang ni? Kenapa? Ni lah dia. Ni dia. 1.5 volt. Boleh nah? DGE tu nilai V ni bila switch ni buka, maknanya tak mengalir arus dalam liter luar ni. Faham tak? Tu nilai V kamu. Tu nilai DGE kamu. Yang 1.35 ni apa? Bila dihidupkan. Bila dah dihidupkan, V yang mengalir dalam liter kamu. Okay, jadi sekarang ni disuruh kira rintangan dalam sel. Kita nak kena kira daripada formula ni. E sama dengan I. Kita nak guna formula yang mana satu kita boleh kira yang mana-mana pun Jadi E, cikgu ingat kamu nak E ni dia sama dengan V yang mengalir dalam liter campur dengan V yang hilang. V susutan kita panggil. Okay, jadi kalau E tu 1.5, V ni yang mengalir liter ni, dia ni yang 1.35. Berapa nilai V susutan kita? Tu boleh masuk. Berapa nilai V susutan kamu? Cepatlah. Tak produktif lah kamu ni. Cepatlah. Berapa nilai V susutan tu? 0.15. 0.15. Kita tolak kan? Kita tolak. Ni orang ni tak ada kalkulator ke? Mana boleh fizik tak ada kalkulator sebelah kamu? Ada. 0.15. Rajin-rajin sikit picit. Sebab cikgu nak kena tahu, takkan cikgu buatkan seorang-seorang kan. Okey, jadi V susutan kita 0.15. Jadi kalau kita nak cari rintangan dalam sel tu, sebenarnya kita boleh cari dia daripada dini saja, betul tak? Sebab dia sama dengan apa V susutan kita? Apa formula dia? Dia sama dengan apa? Sama dengan apa? IR. Jadi kalau dia V susutan, dia adalah V yang disebabkan oleh rintangan dalam kan. Jadi dia IR kecil. Boleh ingatlah. Dia ni IR besar. Dia ni IR kecil. Jadi dia ni V yang mengalir dan dia dipengaruhi oleh rintangan luar. Jadi yang ni V yang hilang dan dia dipengaruhi oleh rintangan dalam. Boleh lah. Okey. Jadi V susutan kita 0.15. Arus kat sini dia dah bagi. Okay, 0.3 kita gantilah. Jadi kita boleh dapat R. Berapa nilai R kita tu? Dapat berapa? Berapa dapat R kecil tu? 0.5 ohm. Tu unit dia sama je dengan rintangan luar. Jadi dia nak nilai rintangan luar pula. Okay, jadi kalau kita nak nilai rintangan luar, dia ada banyak cara nak dapat. Kita boleh kira pakai macam-macam cara. Kamu nak kira macam mana? Macam nak cari rintangan luar ni? Macam nak cari rintangan R? Kamu nak pakai apa?
Apa kaedah dia? Saya nak cari rintangan luar ni. Cepat. Kita cikgu. Saya nak cari rintangan luar. Apa Jaris tak dengar? I per V. I per V, kita pakai formula V sama dengan IR. Boleh? Yang ni nah. Okey, jadi V ni nak ganti dengan apa? 1.35. Jadi kita boleh pecahkan ataupun kita boleh pakai formula E ni. Sekejap cikgu tunjuk kamu. Jadi I kita dah bagikan, jadi I ni I sama nah. Jadi I kita 0.3. Jadi R yang kita nak cari, okey, berapa kita dapat rintangan luar dia? 1.35 bahagi dengan 0.3 dapat berapa? 4.5. 4.5 ohm. Okey, jadi kita boleh kira macam tu ataupun kita boleh kira daripada formula ni. Boleh? Jadi E sama dengan V campur V susutan ni kan? Ataupun kita boleh ubah dia macam tadi kan? Cikgu kira tu R campur R kan? Ikutlah. Dia fleksibel. Okay, tapi kamu kena ingat formula ni. Formula ni kamu kena ingat macam mana hubungan E dengan V susutan tu. Okay, jadi kalau kita nak pakai ni sama je lah macam kita pecah kan. Jadi E ni kita akan pakai 1.5 lah. Jadi I ni kita tahu dia 0.3. Ni tak tahu tapi yang ni kita tahu. Kan? Jadi kita dah kira tadi 0.5. Jadi kalau kita selesai ni kita akan dapat juga R lah. Kita akan dapat nilai R 4.5 juga. Okay, jadi kalau kamu remember dan kamu faham betul-betul yang E sama dengan V campur V susutan tu, kamu breakdown dia macam ni. Okay, dia akan jadi lagi simple. Alright, mari kita tengok soalan nombor 2 ni. Apabila switch S dimatikan, dibuka switch. Okay, bacaan voltmeter adalah 1.5 volt. Apabila switch S dihidupkan, bacaan voltmeter dan ammeter adalah 1.3 volt dan 0.2 ampere masing-masing. Jadi yang ni bacaan voltmeter ni waktu dia tutup switch ni. Tentukan rintangan dalam sel tersebut. Jadi yang ni sama juga kan macam soalan yang sebelum ni kan. Jadi macam mana kita nak cari rintangan dalam dia? Apa yang kita kena buat dulu? Saya nak cari rintangan dalam dia. I per V. Jangan terus tu, beritahu dulu. Rintangan dalam tu kita nak pakai formula V sama dengan IR kan. Kita kena buat apa dulu? Kita kena buat apa dulu? Saya nak guna maklumat dia bagi ni. Kita kena buat apa dulu? Kena keluarkan maklumat ni. Yelah, apa dia nak kena buat? Apa benda yang kita nak kena buat? E kita berapa? E 1.5. E kita 1.5. Ni apa? Ni apa ni? IR. Ni IR kita, V kita. V kita 1.3. Ni macam mana nak dapat rintangan dalam? Pakai formula tadi tu. Yelah, tapi kita kena ada apa? Formula tadi tu formula apa? Tak jelas. V sama IR. Kan kamu nak guna formula tu. Tapi macam mana dapat rintangan dalam dengan formula tu? Macam nak guna formula ni untuk cari rintangan dalam? V ni apa? IR. V ni IR. Memanglah V tu IR. V ni nak ganti dengan apa? Kita ada E, kita ada V. V ni nak ganti dengan apa? 1/3. Salah. Kita nak cari rintangan dalam. Cikgu baru ajar tadi. Ingat I.
dengan I. Gantikan I ni. Ya cikgu tahu. V ni nak ganti berapa? V susutan kita berapa? Nak mengamuk cikgu. V susutan cari dulu. V susutan kita berapa? V susutan 0.2 yo. Apa susah sangat? Tolaklah dua orang ni. 0.2 sama dengan I kita berapa kamu nak kena ganti ni? I berapa? I 0.3. 0.2 kan? Macam mana pula jadi 0.3? 0.2 ni. Ni dia dah bagi dekat sini. Jadi R ni R kecil. Boleh. Jadi kalau kita pakai V susutan, baru kita dapat rintangan dalam. Kalau kamu pakai 1.3 ni, kamu akan dapat rintangan luar. Faham tak? Ni dia kata dalam. Dalam tu maknanya R kecil. Boleh tak? Kamu akan beza ni. Buka telinga sikit. Berapa dapat rintangan dalam tu? Satu apa? Ohm. Okey. Selit sikit lah. Okay, mari kita tengok soalan yang ini pula. Yang ni dia kompleks sikit kot. Suatu sel kering membekalkan arus 0.5 apabila disambungkan kepada perintang 2 ohm. Sel yang sama membekalkan arus 0.4 ampere apabila disambungkan kepada perintang 4 ohm. Tentukan DGE dia. Boleh tak? Okey. Jadi kita keluarkan maklumat dia sebab dia bagi dua maklumat yang macam dia buat dua kali kan. Satu tu dia pakai perintah 2 ohm kan, satu tu dia pakai perintah 4 ohm kan. Jadi kita guna satu, yang ni satu, yang ni kita label dia dengan huruf 2. Jadi I1 kita sama dengan 0.5 ampere. Alright, jadi kita punya perintah ni kita label dia sebagai R1. Ni perintah besar. Okay, perintah luar 2 ohm ni. Okay, jadi 2 ohm. Lepas tu kita buat sekali lagi kan, sel yang sama, maknanya DGE dia sama. Kalau dia kata sel sama tu maknanya DGE dengan rintangan dalam dia adalah sama. Okay, arus I2 adalah 0.4 ampere. Lepas tu masa dia sambung pada perintah luar 4 ohm. Okay, jadi kita ada formula DGE kita. Apa formula DGE kita? Apa formula DGE kita? V tambah V susut. E sama dengan V campur dengan V susutan kita kan? Okey, jadi sebab dia ada I dengan R ni, kita akan ubah sikit cara kita tulis ni. Jadi kita nak kena cari DGE kan? Tapi kalau kita nak cari DGE itu dalam masa yang sama, dia ada bagi kita rintangan dalam tak? Tak ada kan? Jadi dalam formula ni kita kena cari dua-dua lah. Kita kena cari rintangan dalam dan kita kena cari DGE. Okay, jadi kita ubah sikit cara kita tulis ni. Sebab yang ni melibatkan IR, jadi kita tukar yang ni jadi IR. Campur IR campur IR kan? Jadi I ni sama, jadi kita akan guna yang formula yang bentuk macam ni. Okay, jadi kita masukkan maklumat yang satu ni dalam dia jadi apa? Jadi 0.5. Yang ni kita nak buka ke kita nak tutup lah? Sekejap. Yang ni 2 campur dengan R kan. Cikgu rasa kita kena kembangkan. Ni kita kembangkan. Kita guna yang ni lah maksudnya. Dia jadi 1.0 campur dengan 0.5 R kan. Okay, jadi ini equation pertama kita. Alright, jadi yang ni maksudnya kita kena buat macam persamaan serentak, boleh tak? Sebab kita nak cek DGE tu kan. Tapi kita ada 2 unknown. Boleh tak? Jadi kalau kita ada 2 unknown, kita kena buat persamaan serentak sama macam AddMax tu kan. Jadi untuk case yang kedua, E dia sama dengan berapa tadi? I dia 0.4 darab dengan R dia 4 kan. Kamu tengoklah cikgu tak salah masuk. Campur dengan 0.4 R kecil. Tadi 0.5 darab 2 kan. Ni 0.4 darab dengan 4. Jadi E yang ni dapat apa? Ini dapat apa ni? 0.4 darab 4. 1.6 kan? Okay, campur 0.4 R. Ini 2. Jadi ni macam kita buat samakan Y, nampak tak? Sebab ni E kan, dua-dua kan?
Jadi kita boleh serentakkan dia. Kita boleh samakan E lah kita kata sebab E ni sama dua-dua orang. Jadi dia akan jadi, cikgu tulis kat sini lah sebab tak muat. 1.0 campur 0.5 R sama dengan 1.6 campur 0.4 R. Ni kita akan pindah, ni kita akan kumpulkan R dengan R, nombor dengan nombor. Okay. Jadi 0.5 R tolak 0.4 R sama dengan 1.6 tolak 1.0. Yang ni tolak lah. 0.5 tolak 0.4 jadi 0.1 R. Ni dapat apa ni? 1.6 tolak 1.0 jadi 0.6. 0.6. Okey, jadi berapa nilai R dia tu? R sama dengan 0.6 bahagi dengan 0.1 kan? Dapat berapa? 6. 6. Okey, betul lah. Ini 6 ohm, besar sikit lah. Okey. Ni tak habis kan? Kita nak kena cari DGE. Jadi kita akan masukkan maklumat tu dalam mana-mana satu equation kita nah. Macam kita nak cek nilai Y kan. Jadi kata kita pakai equation 1 ni, dari 1 ni E sama dengan 1.0 campur 0.5 darab dengan 6 kan. Okey, jadi dapat berapa tu E dia? E dapat berapa? 1.0 campur 0.5 darab 6 dapat berapa? 4. Betul lah. Jadi 4.0 volt. Boleh nah? Okay. Jadi kalau dia bagi maklumat macam ni, dia dua situasi. Maksudnya ada dua equation. Ni nah. Jadi kita kena cari tangan dalam dia. Dia ada cara lain. Macam kita balik pada graf tapi yang tu susah sikit. Boleh kita buat persamaan serentak. Boleh jawab soalan ni nah. Okay, soalan last ni. Ni sebab cikgu dah conteng. Cikgu harap muatlah kat ujung ni. Okay, dia kata sebuah bateri dengan daya gerak elektrik 12 volt. Ni DGE dia, DGE 12 volt. Jadi kadang-kadang dia tulis macam ni tau, kat bateri tu 12 volt, lepas tu dia koma. Dia tulis nilai rintangan di dalam dia 3 ohm macam ni. Ni maksudnya yang ni DGE dan rintangan dalam. Faham lah kalau dia tulis macam ni pada bateri kamu. Okay, lepas tu disambungkan pada dua perintang 6 ohm. Jadi dia ada dua perintang. Perintang ni kita sambung cara apa ni kalau dia buat macam ni? Macam mana cara sambungan dia ni? Ni sambungan macam mana ni perintang ni? Selari ke bersiri? Selari. Selari lah. Jadi yang ni equivalent dengan kalau kata dia gini. Cuma dia letak gitu kan. Macam ni sama dia. Okay lah. Jadi kitan dia pusing macam tu. Tapi sama saja. Sama lah. Jadi dia adalah perintang yang kita susun secara selari. Kirakan arus yang melalui setiap perintang 6 ohm. Jadi dia nak arus. Jadi kamu ingat kalau litar selari dia akan pecah kan arus tu kan. Jadi kita akan cari dulu I total kita. Kita tengok maklumat kita cukup tak. Kita nak pakai formula. Dia bagi DGE kan. Lepas tu dia bagi rintangan dalam dan rintangan luar. Jadi kita boleh kira kita punya arus tu. E sangat I R campur R kan. Jadi rintangan dalam dia 3 lah sebab dia sebiji bateri saja kan. Rintangan luar dia macam mana kita nak kira total dia tu? Kita nak kira total rintangan luar tu. Kena buat apa? Berapa total rintangan luar dia? Kena 1 per kan ke? 1 per. Kena 1 lah. per. 1/6 campur 1/6 songsang. Dapat berapa ni? Dapat apa? 3? 3 lah? Tak dengar. 3. 3 ohm. Okey, jadi kita akan tambah kat sini lah. Jadi E kita 12. R kita, R besar ni R lah. R kita 3 campur dengan rintangan dalam pun 3. Okey, jadi maknanya I sama dengan 12 bahagi dengan 6 lah. Sama dengan 2 kan. 2 ampere. 2 ampere ni arus yang mengalir kat litar utama kan. Yang ni ini 2 ampere kan. Jadi maknanya tiap-tiap perintang ni akan dapat berapa? 1. Sebab sama size jadi dia akan bahagi 2 lah. Jadi I1 sama dengan 1 ampere. Kalau dia lain size kita kira lah. Kita pakai formula V macam IR. Tapi kita guna R dia saja kan. Okey. Faham lah? Okey, mari kita cikgu rasa sekarang ni 3.26 ada masa lagi. Cikgu nak bagi kamu soalan sikit lagi. Kita nak bersama-sama sebab nak bagi kamu
biasa sikit dengan soalan. Soalan ni ada dalam buku cikgu. Jadi kamu tengok kamu cikgu salinkan untuk kamu. Mana dia? Mana kertas cikgu Ni kertas kosong ke? Boleh lah. Mana kertas kosong? Okey, ni buku cikgu punya soalan . Memang kalau subjek elektrik ni kena sedikit banyak latihan . Kalau tidak nanti kita lupa. Okay. Ini lita dia. Lita dia kompleks sikit daripada yang kamu punya tadi. Kamu boleh salin sekali lah soalan ni. Okey, yang ni 2 ohm. Yang ni 3. Yang ni 2 ohm. Yang ni 5 ohm. Lepas tu kat sini dia sambung voltmeter kat dia. Ya, Okey, jadi yang ni dia punya lukisan dia. Lepas tu kat bateri tu, E dia ditulis sama dengan 5 volt. R sama dengan 1 ohm. Maknanya dia bagi kamu nilai DGE dan rintangan dalam. Jadi soalan dia, kamu boleh agak dia nak suruh kamu cari bacaan voltmeter dia. Boleh? Hitung bacaan voltmeter. Okay, kamu rasa kita kena start macam mana dulu? Apa yang kita kena buat dulu? Saya nak cari bacaan voltmeter tu. Apa yang kita boleh cari dulu? Cikgu Rintangan yang untuk bawah, selari. Apa dia Luqman? yang bawah tu 3 ohm 3. Apa tadi sama kata apa? Cari yang rintangan selari tu. Yang ni kita nak cari dulu nilai dia. Betul lah. Jadi kita cari dulu total kan. Jadi kita akan cari dulu yang selari ni. Jadi kita kena 1 per kan dia. 1/2 campur 1/3 songsang. Dapat berapa bahagian yang ni? Dapat berapa? Enam per 5. 6/5. Dah songsang ke belum tu? Dah. Dah. 6/5 ohm. Kalau jawapan, kalau dia minta disuruh kira, minta jawapan kamu tulis dalam perpuluhan tau. Jadi kalau kata kita nak guna lagi tak apa. Ini 6/5. Okey, jadi kalau kita cari R total, kita ada E kan. Jadi mungkin kita boleh guna tu sebab yang ni V dia pecah kan. V dia pecah, jadi mungkin kita boleh cari I dia dulu. Lagi kita boleh kirakan V untuk dia ni kan. Jadi kalau kita nak cari I total daripada formula ni lah, E sama dengan I R campur R kan. Jadi ni kita dah ada kan. Jadi sekarang ni kita on the way nak kira dia ni. Kan. Jadi sekejap lagi kita boleh dapat I ni. Ini yang kita nak cari. Selalunya soalan macam ni kita try cari I total dulu. Jadi berapa jumlah rintangan luar kita? R total kita dapat berapa tu? Campur kan. Ni 6/5 campur dengan 2 campur dengan 5 dapat berapa? Empat 41/5. 41/5. Okey, jadi kita boleh masuk dalam formula ni. Semua kita ada kecuali I kan. Jadi kita boleh cari I dia. E kita 5. I 41/5. Betul ni kamu kira lah. Campur dengan R kecil kita 1. Okey. Jadi kita kira I dia. Berapa dapat I tu? Masuk garis jawapan sebelah cikgu. Berapa dapat I tu? Yang ni dalam perpuluhan lah kamu ambil. Ambil 2 tempat perpuluhan. Dapat negatif ke? Tak kan? Tak. Kenapa dapat negatif pula? Kita bahagikan lepas tu. Dapat positif lah. Berapa dapat? 0.54. Betul. 0.54. 0.54 ampere. Betul lah. Okey, jadi ini I total kamu. Jadi sekarang ni macam mana nak dapat V yang mengalir kat dia ni saja? Macam mana kita nak kira? Kita akan pakai formula apa?
Nak kira ni. Pakai formula apa? V sama dengan V1 tambah V2. V total akan sama dengan V1 campur V2 campur V3. Kalau kita nak cari V1 saja, kita boleh guna I darab dengan R dia saja kan? Faham tak? Betul? Jadi katakan ni V1. Di V1 kita sama dengan arus total sebab semua orang akan dapat arus yang sama kan? Lita yang berturut-turut ni kan? Bersiri kan? Darab dengan R dia sahaja. Faham tak? Jadi itu tujuan ni kita dapat I total. Jadi soalan tu dah jadi sama macam sebelum ni lah. Cuma masa kita nak cari I tu kita kena kira gini. Kan? Jadi dia beza kat situ sahaja. Okay, jadi I kita nak cari apa tadi? V kan? I kita 0.54. R kita 5. Jadi dapat berapa tu? Berapa dapat nilai V1? $2.7. 2.7. Betul. 2.7 volt. Faham lah? Jadi kalau kita dah dapat I total kita. I total tu I yang mengalir dalam lita ni lah. Jadi kita nak cari V yang bahagian ni saja dia akan pecah kan. Kita akan darabkan I tu dengan R dia saja. Kamu akan dapat lah. Jadi kalau kata kamu kira, kalau nak kira untuk yang 2 ohm ni, kamu darablah 0.54 tu dengan 2. Nah, kalau kamu nak kira V yang ni pun sama. Dia akan dapat V yang sama kan. Kalau kamu nak kira V yang ni, kamu akan guna, cikgu rasa kena guna yang 6/5 ni. Jadi kita akan kira macam tu kan. Jadi dia akan dapat V yang sama. Faham lah? Okey, boleh lah. Okey. Jadi last question. Jadi kamu sebiji lagi. Lepas tu kita boleh tamatkan kelas. Tanya cikgu Nah kalau kamu tak faham. Ini satu soalan cikgu nak bagi. Senang je soalan ni, semua soalan senang. Okey, jadi yang ni kamu lukiskan dia punya gambar rajah lah. Jadi kita ada voltmeter sambung pada satu biji bateri. Macam kita punya lita DGE lah. Jadi beza lita DGE dengan lita kita masa kita belajar hukum ohm tu, voltmeter tu sambung kat bateri. Okey. Kita ada switch kat sini. Okey, jadi kita ada gini. Jadi ini R. Right, jadi dia kata rajah menunjukkan satu lita ringkas terdiri daripada satu sel kering dengan daya gerak elektrik 2 volt. Okey, jadi dia bagi kamu DGE dia 2 volt dan rintangan dalam 0.5 ohm. Okey, dia tulis macam tu kat bateri dia. Apabila switch dihidupkan, maksudnya dia tutup switch tu. Apabila switch dihidupkan, bacaan ammeter adalah 0.4. Jadi A kamu punya bacaan ammeter tu sama dengan 0.4. Masa dia tutup okey. Tapi arus sama saja nak mengalir dalam sel ataupun dalam lita ni sama saja. Okey, hitungkan. Jadi ni soalan dia, hitung. Dia nak nilai rintangan. Okey, dia nak R besar. Dia nak R ni. Dan B dia nak bacaan voltmeter apabila switch ditutup. Boleh? Maknanya dia nak V kita. Dia bagi DGE kan, dia nak V. Okey, bacaan voltmeter apabila switch ditutup. Alright, macam mana nak cari rintangan luar ni, R ni? Kita nak cari pakai formula apa? Kita ada I. Mari kita keluarkan maklumat kita ada. Kita ada E. Kita ada R. Kita ada I. Kita nak cari R. Boleh nampak kan kita nak kena pakai formula apa? Kita akan pakai formula DGE kita kan. E sama dengan I R campur R. Kita nak cari R ni kan. Mana satu kita nak pecahkan sama-sama je. Nanti lagi kita akan kembangkan. Ini formula dia.
Cikgu tulis kat sini lah. Ingat. Okay, E kita 2 volt. I 0.4. R biji je kan, tak tahu. Campur dengan R kecil kita 0.5. Okay, jadi kita boleh, dia dah ada banyak maklumat senang je sebenarnya. Okay, jadi kita kembangkan dia jadi 0.4 R campur dengan 0.4 darab 0.5. Dapat berapa tu? Berapa 0.4 dapat 0.5? 0.2. 2.0. 0.2 ke 2.0? 0.2 ya? 0.4 darab 0.5. Okey betul. 2.0. Okey 0.2. 0.2. Alright, jadi tinggal nak pindah lah. Jadi kita tinggal nak pindah, kita nak cari R besar tu. Jadi 2 tolak 0.2 bahagi 0.4 betul tak? Akan sama dengan R. Nah, jadi cikgu pindah semua kan. 2 tolak 0.2 bahagi 0.4 dapat R. Berapa dapat nilai R? 4.5. 4.5 ampere. 45 ohm. Betul lah? Betul, ya betul. Okay, lepas tu dia suruh cari nilai V tu. Dia nak V bila switch ditutup tu kan. Jadi V sama dengan IR. Betul tak? Jadi kita boleh guna V sama dengan IR kan. V sama dengan IR. Di I kita 0.4. R kita 4.5. Jadi kita akan dapat V dia. V dia berapa tu? 1.8. 1.8 volt. Ini senang saja. Maksudnya masa kita nak apply tu, kita nak cari dia punya rintangan tu, kita akan guna formula ni lah. Tapi yang lain tu macam biasa sajalah. Ingat lah kalau dia nak V masa lita ditutup tu, kita boleh pakai formula ni saja. V sama dengan I. Okay. Ni mari kita tengok buku teks kita sikit pasal kereta elektrik kita. Jadi kalau kata dia soalan esei, kadang-kadang dia tanya kamu kereta yang baik, tiada pencemaran alam kan. Kata kamu nak go green kan. Jadi kita ada kereta elektrik. Tapi kat Malaysia tak banyak sangat ada lah sebab kita tak ada stesen untuk kita chargekan bateri dia, betul? Tak ada kan? So, kita pernah tengok pun. Okay, jadi kereta elektrik tu kereta yang kecil tu. Yang cikgu tengok kat YouTube dia ada. Tapi selain tu kita ada juga kereta yang hybrid. Kereta hybrid ni maknanya dia ada bateri dan dia ada dia pakai minyak juga. Yang ni tak silap cikgu kereta Honda ke? Tak ingat cikgu. Ada nama dia. Tak ingat. Ada lah. Jadi yang ni pun sama jugalah. Yang ni lebih sesuai lah sebab dia ada dua-dua. Nah, jadi kalau kereta elektrik tu dia 100% bateri sahaja. Nah, jadi bateri dia kena bateri yang dibuat daripada lithium ion ataupun nikel ni. Ni cikgu tak tahu belakang ni apa. MH ni. M ni apa? M ni molekul apa? H. M apa? Magnesium. Tak kan? Tak. Jadi ni cikgu kenal lah. Nikel. Ni cikgu tahu ni nikel. Yang ni. Belakang ni. Yang ni cikgu tak tahu apa. Tak apa. Jadi ni kalau dia tanya kamu jenis bateri yang bagus, ni nama dia tau. Dia kamu ingat sikit. Lithium ion. Jadi kalau kita pakai kat phone kita pun kita pakai bateri lithium lah. Lithium ni dia tahan lama lagi dan cikgu rasa dia efisien lagi kot. Tak silap cikgu. Kita boleh charge dia banyak kali tanpa dia turun kualiti dia kot. Tu maksudnya bateri yang bagus kan. Okay, jadi kalau kereta hybrid ni hanya 25% sampai 40% saja yang dia pakai kuasa bateri. Lepas tu dia punya julat voltan dia tak payah besar sangat lah. 100 hingga 200 sahaja. Kecil sikit. Sebab dia ada pakai petrol dalam masa yang sama lah. Jadi sebenarnya dia tak bersih sangat dua-dua pun. Sebab kalau kita nak jana electricity pun kebanyakan negara jana electricity masih lagi pakai bakar petrol kan. Jadi masih bakar petrol untuk jana electricity ataupun kita buat hydroelectric. Hydroelectric tu sebenarnya mencemarkan alam juga sebab kita kena tebas hutan kan, nak buat empangan yang besar tu. Dia akan air bertakung tu sebelum tu kawasan darat lah kan. Jadi sebenarnya banyak juga pencemaran kat situ lah. Okay, tapi ini salah satulah
kaedah dia lah. Sekarang ni ada je negara yang memang dah pakai dah. Satu lagi kereta yang Elon Musk buat tu kan, kereta Tesla. Tak silap cikgu, dia pun pakai bateri saja. Ni kalau kata bateri, kita boleh charge dia dengan, kalau kata nak bersih lagi kan, kata kita masalah dia electricity tu dijanakan daripada penjana electricity yang bakar petrol kan. Jadi kalau nak bersih sikit, kita kena pakai stesen yang dia pakai sel suria. Nah, sel suria ataupun sel angin ke, kat Malaysia sesuai lagi sel suria lah. Jadi dia tukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okay, jadi ini alternatif untuk menjaga kelestarian alam semesta lah. Nah, hari pernah keluar soalan ni, dia tanya kamu macam mana, enjin mana satu yang kita nak pakai kalau kita nak menjaga kebersihan alam ni kan. Sebab yang ni dia takkan keluar asap lah. Asap tu dihasilkan bila petrol tu terbakar kan. Kamu tahu lah petrol terbakar, piston bergerak, kereta bergerak kan. Dalam motor tu dia ada piston. Jadi piston tu petrol bakar baru dia ada macam gas kot, baru piston tu boleh bergerak. Okay. Jadi ditunjuk kamulah sel tu, kalau kata kereta elektrik ni rupa dia gini lah sel dia. Okay. Ini antara kegunaan dia lah kita punya tajuk elektrik ni untuk kamu buat kereta yang menggunakan electricity. Nah, untuk kita faham lebih lah. Okay, habis dah tajuk ni. Nanti last kita akan belajar pasal tenaga dan kuasa. Jadi bila kita belajar tenaga kuasa, dia akan sambung. Dia akan keluar lagi soalan macam elektrik ni. Macam di telita ni, tapi dia akan sambung kat bawah tu. A, B, C kan. Cari rintangan berkesan. Cari arus yang mengalir. Cari DGE. Bawah tu cari tenaga. Cari kecekapan. Faham tak? Dia akan sambung je soalan tu. Dia macam ni. Nampak tak? Rintangan, arus. Jadi maknanya kita belajar step by step lah sampai kita boleh habiskan satu soalan esei tu kan. Kita dapat kirakan tenaga. Jadi tenaga ni dia banyak dia punya formula dia yang kita kena terbit sendiri. Okay. Jadi kamu ada tak nak tanya cikgu apa-apa? Faham ke ni? Okey ke? Ada soalan ke? Faham. Okey, jadi faham lah.